kalau Presiden, MT yakin saya boleh bertanding, saya bertanding lah. Ini saudara, memang kita mahukan anak muda yang punya pengalaman, yang punya pendidikan, latar belakang pendidikan. Jangan main-main saudara Syam Jalil ni bekas mantan pelajar Harvard, terbaik dalam ini bidang ekonomi. Kita mengharapkan kalaulah boleh, ya saudara Delmira Bates, kalaulah boleh beliau bertanding, dapat berada di parlimen, tentulah sama ada dia jadi parti kerajaan, sekejap ada, sekejap tak ada, mereka ganggu. Memang mereka akan mengganggu saya sebab saya tak tahulah kenapa saya diganggu sebegitu rupa. Apakah saya tak pernah mengentam orang. Saya menceritakan yang benar. Nak ganggu-ganggulah. Saudara. Saudara Cha Damansara rasanya Pakatan Harapan letak daun pisang pun boleh menang. Saudara Cha belum pasti saudara. Belum pasti kali ini. Segala-galanya berkemungkinan. Jangan kita merasakan dulu macam apa kata Syam Jalil, dulu letak songkok pun boleh menang. Kalau wakil UMNO sekarang tak semudah itu. Begitu juga kalau Cha rasakan Siwarasa bertanding di situ. Tapi kabarnya Siwarasa juga berubah tempat lain. Damansara juga memerlukan calon-calon baru. Dan kena ingat penduduk-penduduk yang di Sungai Buloh rasanya, di Kota Damansara. Jadi bukanlah kaleng-kaleng orang. Penduduk di sekitar kawasan tersebut adalah orang yang educated. 60 ke 70% saya. Ya, saya harus memberi pencerahan. Dan satu lagi saya dapat. Ini satu hal. Kecoh pula. Ini berlaku kekecohan berhubung dengan calon. Sebenarnya belum diumumkan. Baru dihantar 10 calon. 10 nama saja. Bahawa Parti Keadilan bahagian Batu Pahat menghantar 10 nama ke ibu pejabat untuk disaring dan dipikirkan yang mana sesuai untuk diturunkan bertanding di Batu Pahat. Ini kawasan Datuk Hasnon, timbalan speaker. Tiba-tiba saya dipahamkan bahawa Media Daily melaporkan kekecewaan berlaku di pejabat PKR bahagian Batu Pahat semalam selepas beberapa orang ahli dilaporkan menentang keputusan memasukkan beberapa nama sebagai calon parlimen bagi PRU 15. Kita dipahamkan isu itu bermula beberapa hari lalu selepas 10 nama dikatakan diserahkan kepada kepimpinan PKR sebagai calon parlimen berpotensi. Daripada 10 nama itu katanya hanya seorang calon saja yang dikatakan anak tempatan Batu Pahat. Dikenali sebagai ketua bahagian PKR Batu Pahat itu saudara Khairuddin Abdul Rahim yang juga bekas Adun Senggarang. Jadi sumber PKR Johor berkata isu itu telah mencetuskan rasa tidak senang di kalangan akar umbi bahagian sebut. Berantakkanlah anda. Itu yang saya katakan sekarang ni yang saya lihat dalam soal calon ini dua parti saja. Yang kalau tak dapat ni orang marah sangat tu. Sebab mereka merasakan kalau bertanding di bawah tiket UMNO ataupun di bawah tiket Parti Keadilan, ruang ataupun peluang untuk menang itu ada. Jadi bila tak ada nama tercalon, orang luar lebih ramai daripada orang lain, mereka berantakkanlah. Kerana bagi PKR Batu Pahat, calon pilihan mereka mestilah anak tempatan. UMNO juga mengharapkan anak tempatan. Sebagaimana yang disuarakan oleh Datuk Syahrani. Itu Menteri Besar Perak. Datuk Syahrani dia menyatakan bahawa Perak kali ini tidak akan menerima calon-calon payung terjun. Kali ini siapa bertanding mesti anak tempatan. Jadi nampak gaya sekarang ni sedang berlaku di Batu Pahat. Kerana bahagian itu juga membangkitkan persoalan tuju pada kepimpinan pusat. Kerana mereka merasa terkilan. Malah penyandang ahli parlimen Datuk Mat Rashid Hasnon yang berpaling tadah daripada PKR ke Parti Peribumi Bersatu bukan dari Batu Pahat. Dulu Datuk Rashid Hasnon ini dulu dia sebagai timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Bertanding dalam PRU 14 di Batu Pahat. Masa itu mungkin rakyat Batu Pahat boleh terima. Tapi kali ini dia orang tak nak tandak lagi. Mereka mahukan anak tempatan. Saudara, satu lagi sumber PKR percaya isu itu berpunca daripada kepimpinan pusat yang gagal memahami kehendak bahagian Batu Pahat. Terpulanglah pada anda, saya tak boleh nak menyantum banyak. Saudara Rizal, saya pangkas semua calon boleh ke? Saya pangkas semua calon habis ya. Jangan sia-siakan undi anda.
satu undi itu bernilai tinggi. Banyak orang merasakan, tak apalah satu undi saja. Sedangkan anda tidak tahu bahawa undi itu adalah menentukan masa depan kita, saudara. Baik, saya cuma ingin menjawab sekarang ni persoalannya. Sekarang ni saya melihatlah warga kita ni miskin salah, kaya salah, susah salah. Saya apabila sejak semalam saya tular di media sosial. Ini memanglah sekarang ini Presiden UMNO adalah menjadi target serangan bertubi-tubi. Yang terbaru mereka menyiarkan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi mempunyai syarikat, berpuluh-puluh syarikat. Saya nak bagi tahu apa yang tular di media sosial itu, bukan syarikat itu diasaskan waktu beliau jadi menteri, saudara. Bukan syarikat itu dimiliki olehnya setelah beliau menjadi jawatan sebagai dalam kerajaan. Sebab itu saya dah kata, apa yang tular itu nama-nama syarikat sebut macam Kulim Enterprise lah, Poli Perkasa, Innovation Wood, Executive Quality, banyak, saudara. Memang benda itu syarikat yang didedahkan waktu Datuk Zahid menzahirkan bahawa beliau menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme era Dr. Mahathir. Seluruh kawasan di PWTC itu didedahkan. Inilah syarikat yang mendapat kontrak. Dan waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi hanya sebagai ketua pemuda, bukan memegang jawatan dalam kerajaan. Ini saya katakan, dia kaya, susah. Bila dia kaya, dikatakan merompak wang negara. Bila dia susah, takkanlah sengkit punya orang nak jadi Presiden UMNO. Kalau dia susah, bila dia hidup miskin, jadi Presiden, jadi kaya-kaya, orang mengatakan ambil kesempatan. Sedangkan dia dah kaya. Kalau kena ingat, saudara, Dr. Mahathir dalam ucapan pilihan raya dulu, saya masih ingat lagi, dijaja seluruh kawasan. Waktu saya jadi Presiden UMNO, ada seorang ketua pemuda. Dia mempunyai harta berjumlah 350 juta dalam pengakuannya kepada SPRM. Apa masalahnya? Apa matlamat nak ditunjulkan? Itu saya katakan susah, salah. Miskin lagi, salah. Miskin ni hina dina. Soalnya sekarang ni, dia kaya, biarlah dia kaya. Dan saya tengok ada juga syarikat-syarikat yang dedahkan itu bukan miliknya. Contoh macam Yayasan Gerak Bakti, syarikat milik Bank Simpanan Nasional, dia tak ada lagi bagi apa, tapi sengaja untuk memburuk-burukkan. Matlamatnya nak tunjuk bahawa Presiden UMNO ini ambil kesempatan, sakaulah apa yang ada. Bagi saya ini keadaannya, saya nampak satu cerita politik yang tidak bermoral, saudara. Kaya susah, senang susah. Kalau hidup miskin, lagi susah. Macam dalam filem P. Ramlee, hidup pun susah, mau mati lagi susah. Saya tengok benda begitu, saya ketawa lah. Apa benda politik dia orang main ni? Nasib baiklah saya tidak mempunyai syarikat berpuluh-puluh. Kalau saya berpuluh-puluh, orang pula kata, padahallah tiap malam buat live sebab mempunyai syarikat banyak. Nasib baiklah syarikat saya dah khuyuk, dah tuyuk, tutup. Nak buat macam mana? Saudara, kita sebenarnya, saudara, kita mesti berlapang dada lah, saudara. Bukan ini amalan politik kita, mencerca peribadi. Kalau pemimpin itu kaya-kaya, biarlah. Saya tak ada pernah pun menyantuni soal Lim Kit Siang, Lim Guan Eng mempunyai harta berbilion, beratus-ratus juta. Dr. Mahathir sendiri, saya ada pernah saya sungkit, saya ungkit kekayaan anak dia. Dr. Mahathir gagal untuk menjadikan anaknya sebagai jutawan, tetapi Dr. Mahathir menjadikan anak dia biniawan, bukan jutawan. Ada kita nak songket? Tak ada, biarlah dia nak kaya-kaya. Apa salahnya? Tapi Datuk Zahid mempunyai syarikat, udah bising. Malahan, saya suka juga nak bagi respon. Sebab malam semalam, sahabat saya, saudara Raja Anwar Adnan, dalam live dia, betul dia kata, bahawa ada orang menyatakan kebimbangan. Kalau UMNO Barisan Nasional menang kali ini, maka akan berlakulah campur tangan dalam bidang kehakiman. Saya pun tepuk dahi lah, saudara. Yang campur tangan dalam bidang kehakiman siapa? Bukankah Dr. Mahathir? Malahan waktu dia menang saja, waktu dia pimpin nak ambil hati parti keadilan, dia parti keadilan menang saja untuk mentadbir negara, dia beri kepercayaan oleh rakyat. Terus bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari penjara. Itu bukankah campur tangan kehakiman? Tanpa mengikut prosedur yang dipertikaikan sampai hari ini. Saya bersimpati juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi pertikaian warga, terutama lagi warga dalam bidang perundangan. Kerana nak minta pengampunan, mesti ikut prosedur.
Tapi dilanggar oleh Tuan Mahathir. Siapa yang menggunakan Latifah Koya, lantik Latifah Koya, lantik Peguam Negara, mengenakan tindakan sebegitu besar, sebegitu hebat pada Datuk Seri Zahid Hamidi, pada Datuk Najib, kerana tidak mahu membawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyertai PKM, Parti Peribumi Bersatu. Dan dia minta supaya Datuk Zahid bawa ahli-ahli UMNO menyertai Parti Peribumi, bubarkan UMNO. Ini dijelaskan. Dr. Mahathir sendiri menjelaskan bahawa dia memang minta supaya Datuk Zahid membubarkan UMNO. Dalam tempoh 10 hari, Datuk Zahid tak ikut cakap dia. Apa jadi? 87 tuduhan dilakukan. Hanya atas 2 kesalahan. Satu melibatkan Arta Kirana. Tapi 47 tuduhan. Sepatutnya satu tu Arta Kirana, satu tuduhan lah. Kalau tidak, diada-adakan sampai 47 tuduhan. Nasib baiklah hakim yang menghakimkan kes itu di Mahkamah Shah Alam, dia faham. Maka beliau membebaskan. Masih lagi mereka tak puas hati. Dan sekarang ni beliau berhadapan dengan tuduhan berhubung dengan Yayasan Akal Budi. Ada pula lagi 40 tuduhan. Hanya sebuah yayasan yang diasaskan olehnya untuk memberi khidmat bakti. Pun kena maki, pun kena tuduh. Kononnya korupsi lah, pengubah wang haram, macam-macam. Ini siapa yang menggunakan badan kehakiman? Secara ini jelas. Dan katanya kalaulah UMNO Barisan menang, maka bertambah membiaklah kegiatan korupsi. Saya hairanlah kerana mereka bersikap, ini yang saya katakan, kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Di depan kita, bukankah Perdana Menteri? Waktu itu, Tan Sri Muhyiddin, sebelum menjadi Perdana Menteri, dia mewujudkan Scheme of Thing. Scheme of Thing ini adalah skim untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah itu bapa segala korupsi? Kenapa kita diam? Kenapa kita biarkan? Kerana Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Diam semua, tutup mulut. UMNO Barisan Nasional yang dilihat semakin mara, semakin bangkit. Walaupun ditekan sebegitu hebat oleh Dr. Mahathir dan puak-puak kuncu-kuncunya, tapi sekarang ni masih lagi diragui. Kalau UMNO jadi pemerintah negara, korupsi. UMNO tak pernah mengamalkan Scheme of Thing. Soal pemimpin yang terlibat, itu soal pemimpin. Bukan macam kata Syam Jalil, bukannya parti. Tapi selalu lihat, Presiden PBM sendiri mewujudkan Scheme of Thing. Satu percaturan politik yang cukup menjijikkan. Dengar daripada apa yang kenyataan dalam pita-pita yang beredar dalam di media sosial. Secara kita boleh dengar. Jangan risau. Orang UMNO ni, ahli-ahli UMNO ni, kita boleh ambil dia orang, kita bagi jawatan. Bukankah menawarkan jawatan itu sebagai satu korupsi? Kita bagi kedudukan JSC. Mereka akan menyusun kita akan jadi kuat. Bukankah itu kenyataan Tan Sri Muhyiddin? Dan sekarang ini, benda itu dihala pada Datuk Zahid. Dihalakan pada Presiden UMNO. Dihala pada pemimpin UMNO. Saya kata, apa politik yang anda main? Apa percaturan yang anda lakukan? Satu benda bagi saya yang tidak harus kita libatkan ataupun kita benarkan, izinkan berterusan untuk mereka melakukan onar dan fitnah. Nah, saudara, bukan saya nak marah, saya nak memberi pencerahan, penjelasan. Sebab saya dengar Gajah Anwar berusaha untuk memberi penjelasan bagaimana mereka menuduh kalau UMNO ni jadi Perdana Menterinya daripada UMNO, maka akan berlaku campur tangan mahkamah. Datuk Seri Najib dihukum, Perdana Menterinya siapa? Bukankah naik Presiden UMNO? Kalaulah Datuk Seri Ismail Sabri mau mencampuri kerana orang UMNO, tentulah dia akan campur tangan dengan mahkamah. Tak ada. Dia ambil keputusan, dia menyepikan diri. Walaupun ahli-ahli UMNO marah pada beliau. Beliau macam-macam kena marah oleh ahli-ahli UMNO kerana tidak mau campur tangan. Tapi itu pegangan prinsip. Jangan lupa, saudara, Datuk Seri Zahid berusaha membebaskan diri dia. Sebab itu kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia dah jadi Perdana Menteri waktu berlaku Scheme of Thing. Sebelum Scheme of Thing lagi, waktu berlaku langkah Sheraton. Bila Tan Sri Muhyiddin jatuh, dia boleh ambil jawatan Perdana Menteri. Kerana dia Presiden UMNO. Tidak, dia memilih untuk membersihkan diri dia di mahkamah.